Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita telah berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Semoga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita, sihat walafiat, supaya kita dapat melakukan sebaik-baik amal pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Kita sambung perbincangan kita, pengajaran daripada sirah Nabi Allah Idris AS. Antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada sirah Nabi Idris AS ialah berhubung dengan kesabaran. Sabar ini adalah sifat yang mulia. Dan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini pun antara lain untuk mendapat kesabaran. Selain daripada takwa, kesabaran juga adalah di antara yang Allah kurniakan pada mereka yang beribadat pada bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala meninggikan martabat Nabi Idris alaihissalam kerana kesabaran dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa pun kalau bertakwa kepada Allah lebih dan kesabarannya lebih, maka Allah mengangkat martabatnya lebih tinggi berbanding dengan orang lain. Nabi Allah Idris AS seorang Nabi yang sangat bertakwa, seorang Nabi yang sangat sabar. Sesiapa pun jika memiliki sifat sabar ini, dia akan berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. InsyaAllah barang siapa yang memiliki sifat sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Memang orang sabar ni selalunya berjaya. Dia sabar dengan ujiannya, dia sabar dengan berbagai-bagai perkara yang dihadapinya. Dia sabar, insya-Allah dia akan berjaya. Semua Nabi-Nabi memiliki sifat sabar yang sangat tinggi kerana mereka paling banyak menghadapi ujian dan cabaran. Orang yang paling banyak menghadapi cabaran di atas muka bumi ini ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita ni ada juga ujian tapi tak banyak, sikit-sikit. Ujian kita ni ujian kecil berbanding dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kalau sakit pun tak berat mana berbanding dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Kalau susah pun taklah seberat Nabi-Nabi. Kalau Nabi Isa susah, miskin, Nabi Muhammad pun miskin. Jadi ujian yang Allah uji kepada kita ni tidak seberat mana kalau dibanding dengan ujian tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang mampu menghadapi ujian kalau tidak berbekal dengan kesabaran. Jadi kesabaran ini adalah bekalan untuk menghadapi ujian. Orang yang tidak ada kesabaran, dia gagal dalam menghadapi cubaan, menghadapi cabaran, menghadapi ujian, menghadapi dugaan. Kalau mau mati ataupun orang yang dia kasih mati, dia meraung ramai. Sedangkan tak boleh. Tak boleh. Dia kena reda di atas apa yang berlaku. Kerana kematian itu tak dapat tidak akan berlaku pada setiap orang. Mungkin anak dulu lagi, mungkin cucu dulu lagi, mungkin adik-beradik dan seumpamanya. Bila menghadapi ujian yang berat begitu, banyak orang kadang-kadang tak jadi sabar. Dia meraung kuat-kuat. Sedangkan meraung tu dilarang bila kita menghadapi musibah yang seumpama itu. Menangis tu air mata tu tak apa, Nabi pun tu air mata. Anak dia Ibrahim meninggal dulu, setakat tu tak apa. Tapi kalau lebih pada itu tidak dibenarkan dalam Islam ini.
Maknanya kita kena raba dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya dengan sakit. Nabi-nabi sakit, semua orang sakit. Yang dikatakan tak sakit, tak pernah sakit, Firaun. Firaun tak pernah sakit. Ada pula orang lain tu Allah uji dengan sakit, sama ada sakit ringan ke sakit berat, tetap ada ujian sakit. Miskin, ada orang susah, sepanjang hayat dia susah sama-sama. Itu satu ujian. Dan kalau dia sabar dengan ujian susah itu, ujian miskin itu, Allah mengangkat martabatnya ke maqam yang tinggi. Allah uji dengan kematian, semua orang mati, anak mati, isteri mati, suami mati, keluarga mati. Maka bersabar menghadapi ujian kematian ini. Tetapi semua itu dapat diatasi dengan mudah bila ada kesabaran. Segala-gala ujian ini yang Allah uji kepada kita, kalau kita sabar, ujian itu menjadi mudah. Kita tak rasa berat mana bila kita ada sabar dan rada di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Takut ni pun ujian. Tapi jangan sampai takut kepada musuh lebih daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hati ni rasa takut, tapi jangan sampai takut pada makhluk lebih daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah uji juga dengan merasai kelaparan. Ada masanya Allah uji dengan kelaparan. Sebagaimana saudara-saudara kita di Sudan ataupun di negeri-negeri Afrika, negeri Chad dan seumpamanya, miskin, lapar. Makan kadang-kadang tu 2 kali sehari atau sekali sehari, ya, kau orang Sudan. Dan berlakunya kekurangan daripada harta benda. Tidak ada harta. Itu hidup sebatang kara, mana tak ada benda apa. Dan jiwa, serta hasil tanaman yang tidak menjadi. Hasil tanaman tanam tak jadi, itu semuanya ujian belaka. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Allah kata berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar ini Allah memberikan kepadanya kemenangan, kejayaan, keuntungan. Orang yang sabar diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Manusia ni bila dapat satu lembah mah, dia nak lembah yang kedua. Dapat lembah yang kedua, dia nak lembah yang ketiga. Pendek kata, tak pernah puas. Bak harta ni orang tak pernah puas, nak sama. Tak pernah rasa cukup dengan harta yang ada di atas muka bumi ini. Itu tabiat semula jadi manusia. Tak pernah, tak ada su, tak ada ujung. Bak nak ke benda ni tak ada ujung. Itu kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia, mereka ini mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Maknanya keinginan tak batas tu nak sama. Tak ada batas. Kalau ada batas ni mana ada sekatan. Itu ada batas ni mana sekatan. Tapi keinginan kebanyakan manusia ni tidak ada sakatan, tidak ada batasan pada, nak sama. Habis-habis cetung ujung kaki, cetung ujung kepala, usung kita kubur. Habislah manusia ni yang nak kepada benda ni. Mereka mahu cepat mendapatkan hasil. Mereka mahu cepat mendapatkan hasil. Pernah dibuat bandingan oleh para ulama. Ayam ni biasa 21 hari baru tetap. Kalau 17 hari kita korek dah, waktu bi anak ayam dah telur terjadi dah. Hidup dah. Baru 17 hari anak ayam telur. Dan jadi dia kena tubik sendiri. Anak ayam tu dia tebuk sendiri kulit telur tu. Ayam tu baru gagah. Jadi kalau buat tubik kita korek,
kita pecah telur tu sebelum sampai masanya, tak jadi. Jadi manusia ni kebanyakan nak cepat, mau cepat mendapat hasilnya, sedangkan masanya belum tiba. Perjalanan Islam ni jauh. Ada orang tu mau cepat dapat hasil, mau cepat dapat kemenangan. Itu bukan sifat dia. Sabar menanti untuk beberapa waktu akan membawa kebaikan, seperti menanti anak ayam menentah daripada telurnya bila sampai masanya. Jadi sabar itu penting. Kita menanti, kita menunggu, kita buat apa pun kena tunggu. Tak boleh nak cepat sebelum tiba masa dan waktu yang sebetulnya. Jika kulit telur itu dikoyak untuk mengeluarkan anak ayam sebelum tiba masanya, kemungkinan anak ayam itu mati. Macam manusia juga, 9 bulan lebih sikit. 6 bulan tu kita tekan perut dah. Isteri kita supaya tubik dulu. Baru 6 bulan tekan dah perut dia supaya anak tu tubik. Dan jadi macam telur ayam lah juga. Belum tiba masanya, tunggulah. Dan tunggu itu memerlukan kesabaran. Begitulah juga budak-budak yang belajar kat sekolah. Dia ada masa dia. Masa sekian-sekian ambil periksa ni, masa sekian-sekian periksa ni pula, sampai masanya boleh masuk universiti. Ada masanya. Sifat gopoh-gapah jika tidak dikendalikan dengan baik akan membawa kegagalan. Gopoh-gapah ni syaitan, perangai iblis. Gopoh-gapah, bergopoh-gapah tidak diizinkan kepada kita orang mukmin. Tetapi dalam 2-3 perkara perlu disegerakan. Pertama sekali, bila seseorang itu meninggal dunia, segerakan pengurusan jenazahnya, tanam dengan cepat. Kalau mati pagi ni, kalau boleh pukul 10 sekali lagi itu tanam dah. Kalau boleh, secepat-cepat yang boleh. Seorang gadis yang telah sampai jodohnya, orang masuk Mina dah. Orang masuk Mina, orang soleh, orang mukmin masuk Mina. Dan mak ayah pun tahu ini budak soleh ni, budak baik. Kena lepas, anak tu kena lepas. Patutnya begitu, kata Syekh Nasir Abdullah Ulwan dalam buku dia. Dan Nabi pun kata, bila sampai jodoh, nikahlah. Tak perlu tunggu lama-lama. Nak tunggu ni, nak tunggu pegawai besar masuk. Bila nak tunggu pegawai besar masuk? Bila datang orang mumi masuk minang anak, lepas. Jangan tunggu. Tunggu nak tunggu orang tu, nak tunggu orang ni. Itu bukan kerja kita tunggu-tunggu tu. Jadi kita tu, bila datang orang mukmin masuk meminang anak perempuan kita, lepas. Segerakan perkahwinannya bila dah sampai jodoh. Bila masuk waktu salat, kena segera salat. Jangan bertangguh. Salat jangan bertangguh. Salat pukul 1 Zuhur, nak sembahyang pukul 3:30, jangan. Nak sembahyang dekat pukul 4, jangan. Bila tetamu datang ke rumah, raikan tetamu dengan segera. Jangan tak rai tetamu datang ke rumah kita. Paling-paling dak, kalau bulan dak puasa, akak sejuk dulu. Akak makanan ringan dulu. Kepukkan dulu, umpamanya, akak ringan. Hak tengah hari itu, nasi lah. Kena sembelih kapung pun sembelih lah, hak tengah hari. Rai tetamu tu. Islam meletakkan rai tetamu ni sebagai satu tanggungjawab yang sangat penting. Rai dia, tetamu. Sebab tetamu masuk tu, dia masuk ke rumah kita dengan membawa rahmat. Kita tak tahu rahmat, sedangkan tetamu masuk membawa rahmat. Bila seseorang dah mampu membayar hutang, bayar hutang itu dengan segera. Dah mampu, tapi tiada dah, kita berhutang, bayar hutang dengan segera. Bayar hutang dengan segera. Itu perkara yang perlu disegerakan. Adapun dalam perkara lain, tak boleh bergopoh-gapah. Buat kerja jangan bergopoh-gapah. Sifat gopoh-gapah jika tidak dikendalikan dengan baik akan membawa kegagalan dan kemusnahan dalam mengejar cita-cita.
Sifat gopoh-gapah ni selalunya gagal. Orang yang bergopoh-gapah selalunya tidak berjaya. Maka buat sesuatu dengan tertib, dengan peraturan, dengan cermat, dengan bergaluh, maka insya-Allah dengan kesabaran yang ada akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Putus asa merupakan halangan yang besar terhadap kesabaran, kerana orang yang dihinggapi perasaan tersebut hilang semangat untuk bekerja. Orang yang mudah berputus asa, sekali dia gagal putus asa, malah laku nega rugi. Jadi itu sifat putus asa, mudah berputus asa. Orang mukmin dia tidak ada sifat berputus asa. Sekali gagal bukan bermakna akan gagal lagi. Mungkin Allah nak uji, lepas pada ini akan berjaya, akan mendapat keuntungan lebih daripada biasa. Jadi perasaan hilang semangat kerana berputus asa, maka dia malah bekerja, malah berjuang dan tak mau maju ke hadapan. Ini sifat orang berputus asa. Begitulah juga Nabi kita mengajar pada kita, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Walaupun kita ni banyak buat dosa, jangan kita rasa kita ni tak selamat dah, tak ada can dah untuk masuk ke dalam syurga. Tak ada can dah. Dosa banyak. Dosa banyak macam mana sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Maha Pengampun. Orang yang bertaubat dengan taubat nasuha, Allah Subhanahu Wa Taala bila seseorang itu cukup syarat-syarat taubatnya, Allah mengampunkan dosa. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan, walaupun dosa penuh antara bumi dengan langit, maka Nabi kita mengajar kepada kita, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang yang beriman supaya jangan mudah berputus asa dalam menghadapi sebarang masalah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu merasa lemah di dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dalam memperjuangkan Islam, jangan kita ni mudah lemah, mudah panggil lemah semangat. Lemah semangat. Kampung zaman-zaman dulu bila lemah semangat buat pula kuning. Lemah semangat. Kata, kenapa buat pula kuning? Ni pulut semangat ni. Dia letak semangat pada pulut kuning tu tak betul tu. Tak betul. Jaga molek dari segi akidah tu. Jangan meletakkan keyakinan pulut ni lah beri semangat. Orang tua-tua kita zaman dulu pulut kuning beri semangat. Kalau budak-budak sunnah pulut kuning, biar kuat semangat dia. Jangan anggap begitu. Pulut tak ada apa-apa pun. Pulut tak boleh beri kesan apa-apa. Apa-apa pun tak boleh kesan. Yang beri kesan itu, yang menyembuh dan menyihat ialah Allah SWT. Ubat tak beri kesan. Berubat tu dia tak berubat. Zaman-zaman dulu orang buat usul pulut kita kubur. Dan ni tak bunyi ada dalam ni. Bila manusia ni ramai ngaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji akidah, kuranglah. Bila berilmu, kuranglah penyakit-penyakit khurafat ni. Khurafat dan bid'ah di antara penyakit yang paling besar kepada umat Islam. Penyakit khurafat dan penyakit bid'ah. Buat benda hak Nabi tak buat, hak sahabat Nabi tak buat, itu bid'ah. Percaya pada kaum-kaum umpamanya, itu khurafat. Macam orang Melaka percaya kepada mandi dia tanya keling ke? Tanya keling kan? Tanya keling. Macam keling di India mandi di Sungai Ganges dan sungai Indus dan Ganges di India. Dia percaya mandi sungai ni boleh menghilangkan dosa. Itu kepercayaan orang Hindu di India. Zaman-zaman dulu kalau dekat Melaka ni mandi di Tanjung Keling. Mandi Tanjung Keling. Itu kepercayaan yang berupa khurafat.
Allah menyatakan, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang menimpa kamu. Bila kita ditimpa musibah, jangan kita berduka cita. Bila kita gagal dalam sesuatu perkara, jangan kita berduka cita. Kita gagal dalam perniagaan, jangan berduka cita. Gagal dalam peperiksaan di sekolah, budak sekolah, jangan berduka cita. Ini ujian. Ini ujian. Pada kamulah orang yang tertinggi, Allah kata. Pada kamu orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan. Berlawan dengan musuh. Kita, orang Islam ni tinggi, musuh tu rendah. Bila jumlah mereka ramai, kita pun rasa kecil, rasa kecup, rasa takut. Tidakkah tentera Badar pada bulan Ramadan berlaku pada 17 hari bulan Ramadan? Tentera Badar, orang Islam 313 orang kan? Orang kafir 1000. Tetapi 313 itu diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Allah beri kemenangan pada tentera muslimin, tentera Badar, dalam peperangan Badar. Sebab apa? Sebab mereka ni tak ada semangat pengecut ni. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah SWT, walaupun mereka berpuasa pada waktu siang hari, tak makan, tak minum, tapi semangat mereka kuat. Hemah mereka tinggi, izah mereka tu tinggi. Allah berikan kekuatan kepada ahli-ahli Badar, dan mereka berjaya dalam perang Badar, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita rasa lemah bila berhadapan dengan musuh. Jika kamu orang-orang yang bersungguh-sungguh beriman, Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat yang ke-139. Allah sebut bagaimana orang Islam ini hendaklah bersifat kuat, semangat kuat, tak rasa lemah bila berhadapan dengan musuh. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'law wallahu ma'akum walam yatarakum a'malakum. Maka janganlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, merasa lemah dan mengajak musuh yang menceroboh untuk berdamai, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi keadaannya. Bagi pula Allah bersama kamu untuk membela kamu mencapai kemenangan, dan Ia tidak sekali-kali akan mengurangi pahala amal-amal kamu. Surah Muhammad ayat yang ke-35. Itu berhubung dengan orang Islam ini, mereka sentiasa rasa tinggi dan mereka tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita meningkatkan kesabaran kita dengan melihat contoh para anbiya, termasuk contoh yang ada pada Nabi Allah Idris AS, seorang Nabi yang sabar. Yang kita bincang sirah Nabi Idris. Sesiapa yang memiliki hakikat kesabaran, barang siapa yang ada pada dirinya kesabaran, apatah lagi kalau Allah berikan sabrun jamil, macam Allah kurniakan kepada Nabi-Nabi. Nabi, semua Nabi lah kebanyakannya bersifat sabrun jamil. Nabi Yaqub umpamanya diuji dengan ujian yang berat. Anaknya Nabi Yusuf, kesayangan dia, kerana adik-beradik dibuang dalam telaga, tak balik-balik. Akhir sekali dibawa ke negeri Mesir. Jadi panjang cerita Nabi Yusuf ni. Panjang cerita Nabi Yusuf. Tapi Nabi Allah Yaqub AS sentiasa sabar menghadapi ujian. Menangis Nabi Yaqub dengan kehilangan Nabi Yusuf AS, tapi dia sabar. Disebut dalam Quran dengan sabrun jamil, kesabaran yang indah. Maka marilah kita meningkatkan kesabaran kita dengan melihat contoh para anbiya, termasuklah contoh Nabi Idris AS. Sesiapa yang memiliki hakikat kesabaran, sesiapa yang ada pada dirinya sifat sabar, berarti dia mendapat keuntungan dunia dan keuntungan akhirat, insya-Allah. Orang yang diberikan kesabaran oleh Allah SWT, dan bulan puasa ni bulan untuk mendapat kesabaran, untuk menjana kesabaran dan juga takwa.
Bila sifat sabar itu ada pada kita, insya-Allah orang yang ada kesabaran ini dia akan mendapat keuntungan dunia dan juga keuntungan akhirat. Bagaimana Nabi SAW telah menyatakan 4 perkara. Sesiapa yang diberinya berarti dia telah beruntung di dunia dan akhirat. Nabi kata barang siapa yang ada 4 perkara, dia mendapat keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Pertama sekali, lidah yang selalu berzikir. Lidah yang selalu berzikir. Orang yang lidahnya sentiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dia akan mendapat keuntungan dunia dan keuntungan di akhirat. Lidah yang selalu berzikir. Kemudian hati yang sentiasa bersyukur. Bersyukur dengan nikmat Allah, bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Dapat sikit pun syukur. Allah beri nikmat, dia syukur kepada Allah. Dia bersyukur, banyak bersyukur. Tiap pagi bersyukur, tiap petang bersyukur. Apa saja nikmat yang Allah beri kepadanya, dia bersyukur dengan nikmat Allah. Ini orang yang akan mendapat keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Dan badan yang selalu sabar. Orang yang sentiasa sabar. Dalam suasana bagaimanapun dia bersabar. Dalam ujian yang sangat berat. 2-3 hari lepas, 4 beradik mati dalam kebakaran. Orang miskin terperangkap dalam rumah, tak tubik, tak temu cari pintu nak tubik. Mak keluar cari makan, ayam pergi kerja. Pintu depan tu dia kunci lah, tapi pintu belakang buka. Dengan cerita ni, ini dia lapor dalam surat khabar. 4 beradik kecek-kecek lagi terperangkap dalam kebakaran, berlaku dekat Johor 2-3 hari lepas. Itu 4 beradik mati. 4 beradik mati. Kelantan dulu kena elektrik 3 beradik. Kakak pun dulu kena. Adik nak pergi selamat kakak, adik ni pula kena. Nak pergi selamat kakak, 3 beradik kena pergi. Bagi ibu bapa yang ada 4 anak, 4 anak mati sekaligus, pendek kata, tak boleh nak bayang lah. Kalau kena kita guana agama. Kalau kena kita, bagaimana perasaan? Ketika inilah perlukan kesabaran. Kalau menghadapi musibah yang sedemikian itu, bersabar dan redha dengan takdir Allah. Ini takdir. Hak berlaku ni takdir Allah. Allah takdir berlaku atas diri dia. Barang siapa yang redha dengan takdir Allah dan sabar dengan ujian Allah SWT, Allah akan martabat. Allah berikan kejayaan kepada mereka yang redha dengan takdir Allah dan sabar menghadapi ujian. Kalau jenis orang tak sabar, orang yang tak redha dengan takdir Allah, dia cakap ikut suka hati. Macam dia nak berlaku di Kelantan, ningkil lama. Bila hujan turun lepas, dia tanam pokok terbakar. Ada ni terbakar tak banyak mana, ada dia kan tak ada. Rasa macam tak berapa ada di Kelantan sekarang ni. Dulu banyak terbakar di Sebelah Bacok. Ada seorang tu dia tanam pokok terbakar, lebih kurang 50 batang pokok. Bila hujan turun lepas, air bertakung dan pokok terbakar ni manja, mudah mati. Dia cabar Allah SWT. Orang tu, tuan punya tanam terbakar tu dicabar Allah. Samsing dia. Begitulah juga berlaku banjir. Baru-baru ni kat Terengganu kita ni, rumah dia tenggelam air, kereta mewah dia pun tenggelam air. Dia kata aku tak reda. Dia cakap lagu tu. Cakap lagu tu bukan cakap orang beriman. Cakap sombong orang panggil. Takdir ini daripada Allah. Ujian ini daripada Allah. Nak tengok setakat mana kita sabar, setakat mana kita reda. Begitulah juga yang berlaku. Yang terbaru, kematian 4 beradik di negeri Johor terperangkap dalam kebakaran rumah. Dia orang miskin, kemudian Allah uji pula sedemikian. Jadi kita pun tumpang sedih lah. Kita pun tumpang sedih. Nabi kata sabar. Dan soal lagi, Nabi kata barang siapa yang dapat usaha ni, asal lagi ni, dia mendapat keuntungan dunia dan akhirat, iaitu isteri mukminah solehah. Dapat isteri yang baik, isteri yang beriman, isteri solehah. Sebab tu nak cari isteri ni tak boleh gopoh, dia kena tengok dulu
kena istiqarah dulu. Bimbang takut dapat isteri yang tidak baik. Kerana isteri baik ini bukan isteri yang cantik, tak semesti cantik, tak semesti anak orang kaya, tak. Isteri yang solehah ini ialah isteri yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Isteri yang taat dan patuh. Bila seorang itu dapat isteri yang solehah, isteri yang baik, dia mendapat keuntungan dunia dan keuntungan di akhirat. Saya sebut sekali lagi, Nabi kata 4 perkara kalau kita dapat, maka kita mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Yang pertama, lidah yang selalu berzikir. Yang kedua, hati yang bersyukur, sentiasa bersyukur di atas nikmat Allah. Yang ketiga, orang yang sentiasa bersabar, badan yang bersabar. Dan yang keempat, orang yang mendapat isteri yang salihah, isteri yang baik. Jadi 4 perkara ini merupakan nikmat yang Allah kurnia, dan itulah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi saya rasa setakat itu dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Kita masih lagi bincang bab Nabi Idris ini. Kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripada sirah Nabi Idris AS. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.